Sejarah kes pembunuhan Ketua Polis Negara ketiga Tan Sri Abdul Rahman. Di antara tahun 1969 dan 1970, Parti Komunis Malaya PKM berhadapan dengan perebutan kuasa yang mengakibatkan perpecahan berlaku. Dalam peristiwa berkaitan, seramai 200 anggota telah dibunuh dan beratus-ratus yang lain dibuang dari PKM. Perpecahan ini membuatkan PKM mempunyai kekuatan seramai 730 anggota. Pada 25 September 1970, 150 bekas anggota PKM yang telah disingkirkan kemudiannya menubuhkan PKM Pecahan Revolusi atau PKM Revolutionary Faction. Ini diikuti dengan penubuhan PKM Marxist-Leninis PKM-ML yang mempunyai 580 anggota pada 1 Ogos 1974. Ketua Polis Negara jadi sasaran. Pasukan pertama yang menubuhkan skuad bergerak adalah PKM-ML, iaitu First Mobile Squad dengan kekuatan 8 anggota sukarela dan 10 anggota yang dipilih dari gerakan underground. Mereka pula dimasukkan ke dalam 5th Mobile Squad. Pada ketika itu, PKM-ML menerima tekanan di sempadan Thailand dan Malaysia daripada gabungan pasukan keselamatan kedua-dua negara ini. Namun, para pemimpin pasukan ini tahu bahawa tekanan ini boleh dikurangkan dengan menyingkirkan perancang dalam jawatan kuasa sempadan umum Thai Malaya. Dan dengan ini, Tan Sri Abdul Rahman bin Hashim yang merupakan Ketua Polis Negara pada ketika itu dan juga ahli jawatan kuasa sempadan ini telah dimasukkan ke dalam senarai sasaran utama oleh PKM-ML. Usaha PKM Marxist-Leninis. Anggota-anggota PKM-ML yang terdiri daripada sukarelawan menjalani latihan secara berasingan di kem-kem mereka di selatan Thailand, iaitu di Betong. Antara latihan yang dilakukan adalah penggunaan senjata ringan, bom tangan, latihan fizikal dan juga berkebun. Walaupun berkebun tidak dilihat sebagai salah satu latihan ketenteraan, namun ia bertujuan untuk menjadikan kulit anggota-anggota PKM-ML lebih gelap disebabkan terdedah kepada sinaran matahari. Ini kerana mereka berbangsa Cina dengan kulit yang putih, dan PKM-ML tidak mahu mencetuskan kemarahan orang-orang Melayu disebabkan pembunuhan yang dirancang ini. Mereka bimbang ini akan membuatkan orang Melayu membalas dendam terhadap orang Cina. Jadi PKM-ML cuba untuk menggelapkan kulit ahlinya supaya jika terdapat saksi, mereka akan keliru dan tidak dapat mengesan bangsa yang melakukan pembunuhan tersebut dan menyangka bahawa ia dilakukan oleh orang Melayu sendiri. Bagi melaksanakan rancangan ini dengan sempurna, tinjauan selama seminggu dilakukan oleh PKM-ML. Mereka melihat setiap gerak-geri Tan Sri Abdul Rahman, termasuklah pergerakan beliau dari rumahnya di Jalan Kiapeng dan juga ketika beliau bertugas di Ibu Pejabat Polis di Kuala Lumpur. Peristiwa pembunuhan Ketua Polis Negara ketiga berlaku
Pada 7 Jun 1974 sekitar jam 7 pagi, negara kita dikejutkan dengan satu berita yang sangat menyayat hati. Pada pagi tersebut, Tan Sri Abdul Rahman dalam perjalanan beliau ke ibu pejabat polis persekutuan di Bukit Aman bersama pemandu beliau iaitu Pemangku Sarjan Omar Yunus untuk mengambil dokumen yang diperlukan dalam mesyuarat jawatan kuasa sempadan umum Thailand Malaysia di Hotel Federal Kuala Lumpur. Dan secara tiba-tiba dua orang lelaki telah melepaskan 11 das tembakan ke arah kereta yang dinaiki mereka. Daripada 11 das tembakan itu, 7 daripadanya mengenai tubuh ketua polis negara di bahagian bahu, rusuk dan peha kiri. Serangan yang berlaku di persimpangan Jalan Tun Perak dan Jalan Well itu menyebabkan pemandu beliau mengalami kecederaan yang parah dan beliau pula digegaskan ke Hospital Besar Kuala Lumpur, namun disahkan meninggal dunia tak lama kemudian. Dua penyerang tersebut dipercayai merupakan anggota subversi komunis iaitu Lim Wun Chung atau lebih dikenali sebagai Ah Kuang, berusia 21 tahun, merupakan pemimpin Tentera Pembebasan Rakyat Malaysia TRPM, dan juga Eng Fu Nam berusia 23 tahun. Seperti yang sudah dijangkakan, mereka yang menyaksikan insiden tersebut memberitahu bahawa serangan itu dilakukan oleh orang-orang Melayu. Selepas pembunuhan ini dilakukan, pihak komunis yang biasanya akan meninggalkan risalah propaganda dalam serangan mereka tidak berbuat demikian kerana mahu menjadikan pembunuhan ini satu rahsia. Mereka ini juga terlibat dalam pembunuhan Tan Sri Ko Chong Kong yang merupakan ketua polis Perak. Dalam kejadian di Jalan SB Ipoh pada 13 November 1975 itu, dua orang lelaki dari Parti Komunis Malaya menaiki motosikal telah melepaskan tembakan